Lama tak buat recording macam ni. Assalamualaikum, welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ni kita nak bercerita tentang Grab Food Rider. Okey, tapi kepada siapa yang masih lagi belum subscribe channel The Segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So, sebelum kita mulakan dengan kita punya cerita pada malam ni, jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alright guys, sebelum kita sembang tentang cerita seram yang saya nak kongsikan bersama ni, kita ada lebih kurang dalam 2 cerita lah lebih kurang. Okey. Saja je nak tunjuk bantal. bantal lama. Okey. Alright, anyway. Okay, so basically ada 2 cerita yang saya nak kongsikan bersama, dan ini adalah cerita yang pertama. Okey, dulu pada satu malam ni, dekat tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ni, ada seorang pemandu Grab Food Rider ni. Okey, kita bagi dia nama sebagai Amir lah. Okey, Amir ni budak lelaki muda lah. Budak lelaki muda, yang gigih, yang kerja keras, yang rajin, untuk kumpul duit. Untuk tampung diri dia, untuk tampung keluarga dia ni. Dan dia ni kerja sebagai full time Grab Rider lah. Daripada pagi sampailah ke malam. So, pada hari tu, masa tu jam lebih kurang dalam pukul 8.30 nak kat pukul 9 malam. So, dia cakap kat diri dia, okay, aku nak accept lagi satu job lah. Last job lah ni sebelum aku nak pergi rumah. Dan dia dapat satu ping ataupun satu request lah. Order makanan untuk hantar di satu tempat dekat KL ni lah. So, basically dia check apa order. Okay, dia check apa order, dia pun pergilah dekat kedai tu, tunggulah makanan dan sebagainya. Dan bila dia tengok alamat, ada satu pangsa puri yang terletaknya di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur ni. Dia tak familiar dengan alamat ni. Tapi disebabkan itu adalah job dia yang terakhir. And rumah dia ni pula memang dekat area KL. So, why not? Satu kali jalan, lepas hantar terus balik. Itu daripada pemikiran dia lah. So, dia pun dah ambil makanan, dia dah start motor apa semua, dia pun gerak sampailah kat KL ni. Jadi, bila dia sampai dekat KL ni, dia tengok alamat. Dia tengok ada satu pangsa puri yang usang tau. Dekat tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Tapi kalau korang tahu ataupun kalau korang perasan, korang mesti tahu kan pangsa puri yang mana. So basically saya tak nak beritahu pangsa puri yang mana. Okey, pandai-pandailah korang fikir Dia jumpa pangsa puri ni. Dia tengok alamat, betul ke tempat ni kan? Dia tengok, lain macam pangsa puri ni kan. Sebab walaupun dekat situ ramai penghuni pangsa puri tu dah berpindah keluar, tapi ada beberapa orang lagi ataupun ada lagi beberapa family yang masih lagi duduk dekat situ kan. Bila Amir tengok alamat tu macam, betul ke kan? Parking motor dia dekat lobby, and then dia nak naik lift. Tapi masa dia nak naik lift tu macam tak berfungsi. Dia tengok alamat ni kat tingkat 4 kan. Nak tak nak dia kena naik tangga lah. So dia pun pergilah cari dekat emergency staircase, dia jumpa emergency staircase tu, dia pun naiklah tangga. Naik tangga dalam keadaan gelap lah. Dia naik tangga kan dengan berpandukan dengan dia punya torchlight handphone ni, dia naik sampai tingkat 4. Dia tengok lagi sekali, tingkat 4, rumah nombor 5. Okey, fine. Dan masa tu dia tengok jam dah nak dekat pukul 10.30 macam tu tau. Daripada perjalanan dia daripada PJ tu, dia dah bawa nak dekat dalam pukul 10 lebih lah. 10 lebih, 10.30 nak dekat pukul 11 macam tu lah. So bila dia sampai dekat rumah nombor 5 ni, dia pun macam, okey, betul lah kot rumah ni. Tapi rumah ni tutup lah. Dan rumah ni macam agak gelap juga lah. So dia macam, okey, tak apalah. Dia pun ketuk lah pintu kan. Tek. Assalamualaikum.
Dan orang kata dengan perasaan yang seram-seram sejuk kan, takut-takut kan. Tek 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 tek. Assalamualaikum. Saya daripada GrabFood. Tek 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 tek. Begitu. Masih tak ada orang jawab. Jadi dia pun macam, apa halnya kan? Dia kena prank ke? Dia takut dia kena prank lah kan. Dan beberapa minit kemudian, dia baru nak gerak daripada situ. Dia dah fikir dekat dalam tu tak ada orang kan. So dia pun gerak. The moment dia nak gerak tu, tiba-tiba pintu rumah tu terbuka. Dan bila pintu rumah tu terbuka, ada seorang wanita tua yang agak menakutkan muka dia tu muncul dekat depan pintu tu tau. Dengan nak bagikan gambaran, muka perempuan tu penuh dengan orang kata kedut-kedut tua ni kan, dengan mata dia macam hitam kan. Mata putih dia tu macam kurang nak nampak lah sebab dalam keadaan gelap kan. Orang tua tu dah buka pintu. Dah lama saya tunggu. Letaklah makanan dekat atas meja tu. Kata perempuan tua tu. Dengan suara, dengan serak-serak dia kan. Jadi si Amin tu macam, baiklah cik, dia kata kan. Jadi dia pun letaklah makanan tu dekat meja. Kira dekat Pangsapuri tu, dekat unit rumah tu, dekat luar tu macam ada satu meja kecil kan. Tak tahu lah meja ke apa ke. Si Amin letak kat situ. Tapi si Amin ni, dia rasa macam ada benda yang tak kena tau. Jadi dia macam, okey, daripada dia letak, dia pun gerak. Kan? Dan masa dia tengah gerak daripada meremang bulu rumah ni kan, masa dia bergerak daripada Pangsapuri, daripada unit nombor 5 tu, dia gerak, dia jalan balik dekat lorong koridor tu nak menuju balik ke emergency staircase tu, dia dapat rasakan macam ada orang memandang dia tau, ataupun ada orang memerhatikan dia tau. Dia rasa macam apa hal ni kan. Dan dia cubalah, si Amin ni cuba untuk hilangkan rasa takut dia tu, dan dia cuba untuk cepat-cepat caw daripada tempat tu lah. Jadi masa dia bergerak makin jauh daripada rumah tu, dia dengar ada derapan kaki yang follow dia daripada belakang guys. Yang follow dia daripada belakang. Dia lajukan lagi langkah dia. Dia lajukan lagi. Derapan kaki tu makin lama makin laju. Kan? Dia dapat rasakan yang langkah kaki tu, ataupun derapan bunyi kaki tu makin lama makin dekat dengan dia. So, sampai satu point dia berhenti. Dia berhenti, lepas tu dia pusing ke belakang. Masa dia pusing ke belakang, tak ada siapa-siapa dekat belakang. Yang ada apa tahu? Hanya gelap gelita, sunyi, sepi dekat belakang. Jadi si Amin ni pun teruskan perjalanan dia ni, okey, terus turun ke bawah. Dan dia pun terus start motor. Dia start motor, dia macam, alhamdulillah dia dah sampai dekat motor dia ni. Dia pun start motor dan dia pun terus gerak keluar daripada kawasan Pangsapuri tu. Tapi masa dia keluar daripada kawasan Pangsapuri tu, masa dia tengah bawa motosikal tu, tengah lalu balik dekat jalan nak keluar daripada Pangsapuri tu, dia kena lalu macam lorong dengan kiri kanan ni hutan ni, dia lalu. Dan dia dapat rasakan, secara tiba-tiba, dia dapat rasakan macam ada hembusan nafas dekat belakang leher dia ni. Macam tu. Kan? Menggigil masa tu dia tu. Terbeliak masa tu. Kan? Dia bawa motor macam, alamak, astagfirullahalazim. Masa dia pandang side mirror, dia tak nampak siapa-siapa pun belakang dia. Dia tak puas hati. Dia toleh ke belakang. Masa dia toleh ke belakang, dia nampak ada seorang lelaki berpakaian hitam tengah duduk belakang dia, tengah kepala dia tengah ke tepi macam ni, dekat tepi bahagian badan dia lah, tengah ke tepi macam ni, dengan muka yang pucat, dengan mata dia yang merah menyala. Apa yang si Amir buat? Amir terus masa tu lompat daripada motor dia ni, biarkan motor dia tersadai kat tepi jalan tu, dia pun lari. Si Amir ni lari sekuat hati ni. Dia lari, dia menjerit, dia usaha untuk lari. Tapi masa dia tengah berlari tu, dia masih dapat rasakan tangan lelaki tu masih lagi berada dekat tubuh dia ni. Makin kuat dia lagi, makin kuat benda ni genggam dia punya tubuh ni. Dan makin lama Amir dia rasa macam kekuatan dia untuk berlari tu makin lama makin slow. Makin lama makin slow dan tiba-tiba dunia dia terus berubah jadi gelap gelita. Pengsan lah kot mungkin. Kan? Jadi keesokan harinya tu, kawan-kawan si Amir ni semua, kawan-kawan Grab rider ni semua cubalah untuk bagi tahu polis, kan, bagi tahu polis yang si Amir ni tak hilang, dah hilang apa semua kan. Ya, kita punya rules is basically 24/7 lah. 24 hours baru kita boleh report kehilangan orang kan. So dia nak dijadikan cerita, kawan-kawan dia ni bagi tahu polis. Ada polis yang buat rondaan masa tu. Dan polis tu jumpa motosikal dia terbiar ataupun terbaring dekat tengah-tengah jalan ataupun dekat tepi jalan masa tu. Tapi Amir tak dijumpai. Dia lenyap macam tu je guys. Dan meninggalkan misteri dan juga orang kata ketakutan yang menghantui kawan-kawan dia ni
ataupun kepada sesiapa yang tahu tentang kisah dia ni. Sampai ke hari ini, beberapa rider GrabFood ni yang kata kena hantar makanan dekat Pangsapuri tu pada waktu tengah-tengah malam, bila dengar cerita ni, diorang memang takkan pergi. Ada juga yang pergi. Tapi bila version yang lain, yang bila yang diorang pergi ni, diorang dapat dengar ada satu suara hilayan ketawa yang sangat kuat dekat kawasan Pangsapuri tu. Ada juga yang mengatakan yang bila diorang hantar, diorang dapat rasakan macam ada benda yang mengintai daripada kegelapan Pangsapuri tu, seolah-olah macam menunggu mangsa yang seterusnya. Orang kata kehilangan si Amir ni yang agak misteri ni masih lagi orang kata membangkitkan rasa-rasa ngeri, rasa-rasa takut kepada semua kalangan-kalangan GrabFood rider ni. Apa jadi dengan Amir, kita pun tak tahu. Alright, kita pun tak tahu sama ada dia ada ke, dia tak ada ke, apa semua. Masuk alam bunian, wallahualam, kita pun tak tahu. Okey, itu cerita yang pertama, guys. Okey guys, jom kita dengarkan cerita kita yang kedua. Pada satu malam ni, dekat kawasan perumahan bandar, ada seorang penghantar GrabFood rider. Kita bagikan nama dia sebagai Faizal. Bukan Faizal moderator aku. Kita bagikan dia sebagai nama Faizal. Okey. Faizal ni berada dekat atas motosikal dia. Dia ni tengah bekerja gigih lah sepanjang hari kan. Berlumba dengan waktu untuk menghantar pesanan makanan kepada pelanggan-pelanggan yang sedia lapar ni lah. Okey. Jadi si Faizal ni, dia ni adalah seorang penghantar makanan yang berani. Yang jenis yang tak takut dengan kisah-kisah seram yang orang kata yang telah dimomok-momokkan dengan dia ni, dekat dia ni. Tapi pada malam tu, nasib buruk seolah-olah macam menanti untuk menjemput si Faizal. So si Faizal ni dia terima satu pesanan yang agak aneh. Okey. Alamat penghantaran adalah di sebuah rumah yang terletak jauh di luar bandar, di kawasan tengah-tengah hutan yang agak sunyi. Kan? Jadi tanpa fikir panjang, si Faizal ni pun accept je lah job ni. Dan terus bawa motosikal ni, pergi ambil makanan dan sebagainya dan teruslah ke arah destinasi. Dia tak tahu dia nak kena pergi ke mana. Dia follow je map masa tu. Jadi masa si Faizal ni dah sampai masuk dekat kawasan hutan yang agak gelap, angin, sepoi-sepoi bahasa masa tu dengan daun-daun berguguran dekat situ. Dia seolah-olah menciptakan satu suasana yang agak spooky ataupun yang agak seram masa tu. Dan secara tiba-tiba, si Faizal tengah follow map masa tu, bawa motor dia tiba-tiba mati. Jadi dia ni terpaksa lah berhenti tepi jalan. Dia cuba lah untuk hidupkan balik motor dia ni. Cuba tekan start button tu tekan, tak boleh. Pakai kickstart pun tak boleh. Usaha dia macam sia-sia je. Jadi dalam keadaan panik dia ni, si Faizal ni putuskan untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Berjalan kaki. Kau bayangkan. Jadi, the moment si Faizal ni tinggalkan motosikal ini, dia jalan lebih kurang dalam 10-20 tapak ke depan, dia terdengar macam ada bunyi aneh. Bunyi-bunyian yang aneh dekat sekeliling dia. Dan dia terasa yang langkah dia ni macam berat sangat. Seolah-olah macam ada benda yang memperlahankan langkah dia ni. Keadaan sekeliling dia tengok kiri, tengok kanan. Kan? Apa yang dia nampak? Gelap saja kat situ. Kan? Dia tengok kiri, tengok kanan. Dan dia menyadari bahawa tak ada seorang pun dekat situ kecuali diri dia je. Motor dia dah tinggal jauh lah. Dah 20-30 tapak lah. Tinggal kan. Jadi masa si Faizal ni teruskan perjalanan ni. Dia jalan. Ada satu cahaya muncul dekat depan dia ni. Dia tengok, kereta ke? Takut macam kereta ke? Takut motor orang yang baru sampai pada depan ke? Jadi dia pun jalan lah. Jalan dengan lebih laju untuk menghampirilah cahaya tersebut. Untuk mendapatkan bantuan lah. Dalam kepala otak dia nak mendapatkan bantuan lah. Tapi bila si Faizal sampai dekat area ataupun kawasan yang ada cahaya tu, Faizal macam agak terkejut bila dia melihat ada seorang wanita tengah berdiri dekat tengah-tengah jalan masa tu. Nak bagikan gambaran yang lebih jelas. Perempuan tu dia pakai pakaian putih, rambut dia semua berurai ke bawah, panjang. Dan wanita tu, perempuan tu senyum dekat dia. Lepas tu dah mula jalan mendekati si Faizal ni dengan perlahan. Jalan. Jadi si Faizal ni dapat rasakan orang kata macam seram lah. Seram, ngeri, takut. Kan? Dan Faizal cuba lagi.
Dia cuba lagi masa tu. Tapi masa dia nak lagi tu, dia rasa kaki dia seakan-akan ditarik. Kaki dia ni seakan-akan ditarik oleh sesuatu benda yang dia sendiri tak boleh nampak. Dia tengah lari, tarik. Dan wanita tu makin lama makin dekat. Makin dekat dengan dia dan tersenyum lebar. Tersenyum lebar yang menampakkan gigi-gigi taring dia ni. Jadi si Faizal ni cuba untuk pertahankan diri dia ni dengan sebilah pisau lipat yang dia bawa, si Faizal ni. So dia ni cubalah untuk attack perempuan ni. Attack perempuan ni dengan penuh kekuatan, dengan penuh keadaan orang kata ketakutan. The moment dia orang kata dia libas ataupun dia cuba untuk kenakan pisau tu dekat badan perempuan tu. Pisau tu macam go through, dia macam transparent lah. Seolah-olah macam perempuan tu tak ada kat depan dia. Dia buat macam tu tak kena. Dan akhirnya bila dia dah bersusah payah gila-gila macam tu, dia berjaya untuk lepaskan diri dia daripada daya orang kata tarikan ganas yang cuba untuk mencekik dia ni. Kan? Dia terus lagi melepaskan diri dia. Dan setiap langkah yang diambil oleh Faizal ni penuh dengan debar. Punya takut dia masa tu, guys. Kan? Jadi bila dia dah berjaya untuk larikan diri beberapa langkah kan, jadi si Faizal ni akhirnya dia terjumpa satu pondok kecil dekat tepi hutan. Ada satu pondok kecil, tak tahulah pondok orang tunggu buah durian ke apa, wallahualam. Dia terjumpa satu pondok kecil ni, dia duduk dekat situ sambil menahan nafas masa tu dan berdoa. Dia duduk, dia cuba untuk kontrol nafas dia supaya tak kedengaran dan dia cuba untuk berdoa. Berdoa, baca segala surah yang dia hafal supaya dia diselamatkan daripada kejahatan yang cuba untuk mengapa-apakan si Faizal ni. Dan pada waktu tu, masa dia tengah duduk ketakutan dekat dalam pondok tu, dia sendiri janji dekat diri dia yang dia takkan pernah lagi terima apa-apa pesanan aneh pada waktu malam yang orang kata boleh membahayakan keselamatan diri dia. Si Faizal ni dia teruslah duduk dekat dalam pondok tu sepanjang malam, guys. Sepanjang malam, lepas tu duduk teringat apa benda yang jadi dekat diri dia ni. Dia duduk kat situ sampailah matahari mula terbit, guys. Barulah dia gerak keluar daripada situ. Dia dah rasa selamat, dia dah rasa okey, dah macam air matahari dah mula dah masuk dekat area situ. Dia pun terus keluar daripada situ. Tapi cerita tu ataupun kisah tu tetap orang kata menjadi pengalaman yang mengerikan bagi si Faizal ni. Sepanjang hidup dia ni menjadi orang kata satu kenangan pahit ataupun kenangan pengalaman yang seram bagi diri dia sebenarnya. Sejak pada tu, si Faizal ni langsung kalau dia dapat pesanan pada waktu malam yang keluar daripada kawasan yang dia berada pada waktu tu, dia memang tak nak ambil lah. Dia memang akan reject. Biarlah dia kena penalty point ke apa ke, dia akan reject. Dia tak nak. Dia dah belajar. Dia dah belajar dengan cara yang macam mana pun, dia takkan accept job GrabFood pada waktu malam. So okay guys, itu dia 2 cerita yang kita nak kongsikan bersama pada hari ini. So macam mana? What do you guys think? Apa pendapat anda tentang GrabFood rider? Bagi saya, berada GrabFood, Panda Mart, Panda Food Panda dan sebagainya, bagi saya diorang ni memang saya tabik gila-gila sebabkan diorang berani. Diorang berani cari rezeki pagi, petang, siang, malam. Kena hantar kat tempat-tempat pelik malam-malam buta kan, semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Saya doakan semua abang-abang ataupun kakak-kakak GrabFood rider ataupun Food Panda, korang semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Okay guys, saya rasa itu saja untuk kali ini. Dan kepada anda di sana yang tengah menonton sekarang ini, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.